Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung bacaan hadis Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang keempat. Alhamdulillah kita berada pada 11 Ramadan. Moga-moga kita akan terus tekun, bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya, tanpa mensia-siakan waktu-waktu yang berlalu dalam Ramadan, hari-hari yang berlalu dalam Ramadan, tanpa amal kebaikan. InsyaAllah moga-moga semua yang mendengar kita Allah SWT kurniakan taufik dan hidayat bersungguh-sungguh untuk menghargai masa-masa yang ada dalam Ramadan, untuk mempertingkatkan amal, menggandakan amalan-amalan kita dan menjaga amalan-amalan yang kita dah rutin dan yang dah jadi rutin harian kita bersungguh-sungguh, insya-Allah. Baik. Hadis yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Semalam hadis yang ketiga, hadis berkenaan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dibina atas 5 rukun. Persaksian bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji di Baitullah dan berpuasa di dalam Ramadan. Seperti yang kita sedang lakukan, berpuasa di dalam Ramadan. Jadi bila disebut Islam terbina atas 5 rukun, bila salah satu daripadanya rosak, tidak dipelihara ataupun tidak ada, maka maksudnya robohlah, rosaklah, ataupun cacat, tidak sempurnalah Islam yang ada pada sekarang, belum sempurna. Jadi kita bertekad dalam hati kita, insya-Allah dalam kehidupan kita selagi kita hidup, kita hendaklah berusaha sungguh-sungguh menjaga Islam melalui 5 rukun tadi, berpandukan pada 5 rukun yang asas tadi. Asas Islam tadi terbina daripada 5 rukun. Kita usahakan sungguh-sungguh untuk sempurna dalam kehidupan kita, berpegang sungguh-sungguh sehingga akhir hayat kita. Moga-moga dengan istiqamahnya kita di atas jalan Islam, Allah Subhanahu kurniakan kita husnul khatimah. Hadis yang keempat adalah hadis Rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك
fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Maksud hadis daripada Abu Abdurrahman kinayah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau di antara orang yang keenam, adalah merupakan orang yang keenam masuk Islam. Daripada awal permulaan Islam, Nabi SAW bawa, beliau merupakan orang yang keenam. Kalau ikut istilah kita itu, ya nombor gilirannya. Abdullah bin Mas'ud merupakan orang yang keenam masuk Islam. So di antara para sahabat Nabi yang penjaga rahsia Nabi SAW. Dan beliau merupakan orang yang ahli dalam tafsir Al-Quran. Tafsir Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud berkata, telah menceritakan kepada kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang benar lagi disaksikan kebenarannya. Orang yang bercakap benar dan orang yang dibenarkan ucapannya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sungguhnya seorang di kalangan kamu dihimpunkan kejadiannya, ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari menjadi nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan. Kemudian selepas menjadi nutfah menjadi alaqah. Seperti demikian juga. Misla dzalika, maksudnya merujuk pada dalam tempoh 40 hari. Thumma yakunu mudghatan. Kemudian setelah menjadi alaqah, ciptaan itu menjadi proses kejadian yang seterusnya, daripada alaqah kemudian menjadi mudghah. Pun seperti itu, misla dzalika, iaitu 40 hari. Thumma yursalu ilaihil malaku. Kemudian selepas proses ataupun tahap tersebut, diutuskanlah kepadanya kejadian seseorang tadi, dalam proses seseorang itu tadi, dalam proses kejadiannya diutuskan kepadanya satu malaikat, al-malaku. Fayanfukhu fihi ruha. Lalu malaikat itu meniupkan kepadanya ruh, ditiupkan roh kepadanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, maka diperintahkan, dituliskan 4 perkara untuknya. Bi katbi rizqihi, dituliskan untuknya rezekinya, wa ajalihi, tempoh hidupnya, tempoh ajalnya, wa amalihi, perbuatannya, pekerjaannya, wa syaqiyun aw sa'idun, dan ditulis juga sama ada dia akan menjadi orang yang celaka ataupun orang yang bahagia. Wa wallahi alladhi la ilaha illa ghairuh, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selain daripadanya, inna ahadakum, sesungguhnya seorang di kalangan kamu, la ya'malu bi amali ahli jannah, yang benar-benar beramal dengan amalan ahli syurga, hatta ma yakuna, sehingga jaraknya berada dengan syurga, bainahu wa bainaha, jaraknya dengan syurga, illa dhira'un, sehingganya nak masuk ke syurga dah, kecuali satu langkah sahasta lagi. Fa yasbiqu alaihi alkitabu, lalu didahulukan, dibawa datang kepadanya alkitab, kitab catatan amalannya. Fa ya'malu bi amali ahli nari fa yadkhuluha, lalu ternyata daripada kitab tersebut jelas perbuatannya, amalannya adalah amalan ahli neraka.
lalu dia akan memasuki neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannati fa yadkhulaha. Dan sesungguhnya satu lagi keadaan, seorang di kalangan kamu yang benar-benar beramal dengan maksudnya perbuatannya di dunia adalah perbuatan ahli neraka, sehinggalah jaraknya di antara neraka satu hasta lagi. Lalu sebelum langkah yang seterusnya akan didatangkan kepadanya kitab catatan amalannya, lalu didapati amalannya adalah amalan ahli syurga, pasti fayadkhuluha, lalu selepas itu dia akan masuki syurga. Rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis yang kita bacakan tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW menceritakan proses kejadian manusia, semua manusia, proses kejadiannya dalam melalui beberapa peringkat. Ada peringkat yang pertama sebagai nutfah, sebagai sperma, air mani. Kemudian setelah 40 hari daripada nutfah, daripada sperma berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian selepas peringkat tersebut, dalam peringkat alaqah selama 40 hari juga, kemudian menjadi mudghah, seketul daging, janin. Kemudian selepas itu, dalam tempoh 40 hari selepas tempoh tersebut, barulah diutuskan malaikat untuk meniupkan ruh dan menetapkan takdir ke atasnya. Lalu dituliskan rezekinya, ajalnya dan amalannya. Jadi pada hujung hadis tersebut, Nabi SAW menyatakan seseorang yang perbuatannya di dunia amalan-amalan kebaikan, tapi bila nyata di akhirat buku catatan amalnya adalah terbukti amalan-amalan yang bukan amalan kebaikan, bukan amalan kebaikan, maka pasti dia akan dimasukkan ke neraka. Dan seorang lagi yang di dunia nampak perbuatannya melakukan amalan-amalan yang tidak baik, tidak taat, tapi di akhirat nyata dalam buku catatan amalannya terdapat amalan-amalan ahli syurga kebaikan, maka pasti dia akan masuk ke dalam syurga. Baik. Hadis yang ketiga selesai. Hadis yang keempat selesai. Hadis berkenaan dengan proses kejadian manusia. Jadi dalam hadis tersebut pun diberi perhatian pada tempoh 40 hari. Ada hikmah, ada maksud yang khusus, ada hikmah yang khusus dalam 40 hari. Ada keutamaan dalam tempoh 40 hari proses kejadian manusia. Baik. Seterusnya, hadis kelebihan berkenaan puasa. Tadi kita ada bacakan hadis-hadis kelebihan, sebahagian daripada hadis kelebihan berpuasa. Sabda Nabi SAW, siapa yang menyediakan makanan untuk orang yang berpuasa, perbuatan tersebut menjadi keampunan untuk segala dosanya. Kita sediakan makanan untuk orang berbuka puasa, maka perbuatan kita membantu orang lain ataupun sediakan keperluan orang lain untuk buka puasa, perbuatan itu menjadi pengampunan dosa kepada orang yang menyediakan tersebut dan membebaskannya daripada neraka. Ya, kelebihan kita memberi makan minum kepada orang yang berpuasa untuk dimakan dan diminumnya ketika berbuka puasa. Perbuatan itu menjadi pengampunan dosa untuk kita, untuk orang yang menyediakan makanan, dan untuk membebaskannya daripada neraka. Bahkan pahala orang yang disediakan makanan kepadanya tadi, pahala puasanya akan dapat kepada orang yang menderma, orang yang bagi tadi secara penuh tanpa mengurangi puasanya sedikit pun. Di antara lain, nasihat untuk Ramadan, berkata ulama,
qala al-ulama arba'atun mahrumuna min al-maghfirati fi Ramadan wa ghairihi al-'aqu liwalidayhi wa qati'ur rahimi wal mushahinu wa mudminul khamar. Berkata ulama, 4 orang yang diharamkan daripada mendapatkan keampunan pada bulan Ramadan dan pada bulan selain Ramadan. Dosa besar lah tu. Maka bila di para ulama kita lihat pada hadis Al-Quran, mereka menyimpulkan, meringkaskan 4 golongan yang mereka ini diharamkan daripada mendapatkan keampunan pada bulan Ramadan dan pada bulan selain Ramadan. Sedangkan Ramadan itu adalah Allah SWT kurniakan keampunan yang besar, yang luas. Tapi tetap 4 golongan tersebut dihalang ataupun haram sebab perbuatan mereka diharamkan daripada mendapat keampunan daripada Allah SWT. Pertamanya, al-'aqu liwalidayhi, seorang orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya, kepada kedua ibu bapanya, na'udzubillah. Yang kedua, qati'ur rahimi, orang yang memutuskan silaturahim. Yang ketiga, wal musyahid, orang yang memiliki ataupun mempunyai hasad dengki yang sangat luar biasa. Ini pun dendam ya, luar biasa. Musyahid, orang yang sangat dengki, orang yang sangat hasad kepada orang lain. Auzubillah, moga Allah SWT pelihara kita daripada semua sifat-sifat tadi. Yang terakhir, mudminul khamar, orang yang berterusan minum arak. Jadi kita ingat 4 golongan yang Allah SWT haramkan daripada mendapat keampunan pada bulan Ramadan. Para ulama sebut bulan Ramadan. Sebab apa? Bulan Ramadan adalah bulan yang khusus untuk mendapat keampunan. Jadi disebut dengan jelas Ramadan, dan juga pada diharamkan mendapat keampunan pada selain Ramadan tanpa menyebut bulan-bulannya. Jadi bulan Ramadan disebut dengan jelas sebab bulan Ramadan datang dengan penuh keberkatan, penuh keampunan daripada Allah SWT. Tapi 4 golongan ini mereka diharamkan daripada mendapatkan keampunan pada bulan Ramadan sekalipun. Jadi kita minta lindung kepada Allah SWT daripada keadaan tersebut, daripada sifat-sifat tersebut, daripada perbuatan tersebut. Moga-moga Allah SWT jauhkan kita semua daripada perbuatan tersebut. Pertamanya, orang yang derhaka kepada kedua orang tuanya. Dan jelas dosa yang besar. Bulan Ramadan pun tak dapat keampunan daripada Allah, bulan lain pun sama. Yang kedua, orang yang memutuskan silaturahim. Orang yang memutuskan rahim termasuk dalam dosa-dosa besar yang akan menyebabkan pelakunya dijauhkan daripada ataupun dihalang mendapat keampunan sebab perbuatannya memutuskan silaturahim. Yang ketiga, orang yang sangat dalam, sangat kuat hasad dengkinya terhadap perbuatan-perbuatan orang, terhadap orang lain. Sekiranya dalam bentuk harta benda ataupun perbuatan amal kebaikan orang. Moga-moga Allah SWT pelihara kita. Yang ketiga, yang keempatnya, golongan yang keempat, orang yang dihalang mendapat keampunan daripada Allah SWT pada bulan Ramadan dan selain Ramadan, iaitu orang yang berterusan minum arak. Jadi insya-Allah sebagai peringatan untuk kita pada sesi yang pada sesi hari ini, moga-moga Allah SWT jauhkan kita daripada perbuatan-perbuatan yang sia-sia pada bulan Ramadan, dan jauhkan daripada kita daripada perbuatan-perbuatan yang akan membinasakan pahala amalan kita, menjauhkan kita daripada keampunan daripada Allah SWT. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim
Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.